Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Hamka, ayat 142 hingga ayat 147 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ayat 142. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah pun balas menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri kepada sembahyang, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka hendak menonjol-nonjolkan kepada manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Ayat 143. Hal keadaan mereka terombang-ambing di antara yang demikian itu. Tidak kepada mereka itu dan tidak kepada mereka ini. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka sekali-kali tidaklah akan engkau dapat untuk mereka suatu jalan pun. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Ayat 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil akan orang-orang kafir menjadi pemimpin yang bukan dari orang-orang yang beriman. Apakah kamu ingat bahawa Allah menjadikan atas kamu sesuatu kekuasaan yang nyata? إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Ayat 145. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah di tingkat yang paling bawah dari neraka, dan sekali-kali tidak akan engkau dapati untuk mereka satu pertolongan pun. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك
يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Ayat 146. Kecuali orang-orang yang telah taubat dan memperbaiki dan berpegang teguh dengan Allah dan mengikhlaskan agama mereka kepada Allah, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu ganjaran yang besar. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Ayat 147. Apakah Allah akan berbuat mengazab kamu jika kamu telah bersyukur dan beriman? Dan adalah Allah itu pembalas terima kasih lagi mengetahui. Dilanjutkan bagi membuka rahsia orang-orang yang munafik itu. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah pun balas menipu mereka. Pangkal ayat 142. Meskipun bukan terang-terang mereka bermaksud hendak menipu Allah, tetapi tingkah laku mereka, main-main komedi mereka terhadap Rasulullah dan orang yang beriman, samalah artinya dengan menipu Allah. Sebab apa yang dijalankan oleh Rasul dan orang-orang yang beriman tidaklah lain daripada kehendak Allah. Di permulaan surah Al-Baqarah sudah pernah diterangkan juga bahawa kaum yang orang munafik itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi hasil penipuan mereka itu ialah menipu diri sendiri. Di ayat ini diterangkan lagi bahawa Tuhan pun membalas menipu mereka. Artinya jalan yang mereka tempuh itu dengan tidak mereka sedari ialah menipu diri sendiri. Sebab sudah menjadi sunnatullah bahawa kalau orang menempuh jalan yang salah, sudah pasti kesesatan dan kerugian jualah yang akan didapati pada akhirnya. Tentu bukanlah maksud ayat menerangkan bahawa Tuhan pun bertindak menipu mereka pula, melainkan jalan susah, jalan salah yang mereka tempuh itu menyebabkan mereka sampai pada kerugian buat diri sendiri. Begitulah garis sunnatullah yang pasti. Kemudian diterangkanlah beberapa tanda dari orang munafik itu, dan apabila mereka berdiri kepada sembahyang, mereka berdiri dalam keadaan malas. Berkata Ibn Katsir dalam tafsirnya, inilah sifat orang munafik terhadap suatu amalan semulia-mulianya dan seutama-utamanya dan sebaik-baiknya, yaitu sembahyang. Kalau mereka berdiri akan mengerjakannya, mereka pun merasa malas kerana tidak ada niat terhadap sembahyang itu dan tidak ada imannya dan tidak ada rasa takutnya kepada Allah dalam perasaan malas. Tetapi hendaklah dia berdiri dengan muka jernih berseri, dengan sebesar-besar keinginan dan kegembiraan. Sebab dia akan menyampaikan permohonan kepada Allah dan akan berhadapan dengan dia, dan Allah akan memberinya ampun dan akan memperkenankan doanya. Mereka hendak menonjol-nonjolkan kepada manusia. Artinya meskipun mereka mengerjakan sembahyang juga, namun maksud mereka hanya semata-mata riak, iaitu nak mempertontonkan kepada manusia bahawa dia orang sembahyang dan beriman, bukan kerana ikhlas dan bukan kerana taat kepada Allah. Oleh sebab itu, suatu sembahyang yang akan mengganggu kesenangan nafsunya, masalah dia mengerjakan, seumpama sembahyang isyak di gelap malam dan sembahyang subuh di waktu fajar. Sebab itu, dalam suatu hadis sahih yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim tersebut, Nabi berkata,
bahawa sembahyang yang paling berat mengejarkan bagi orang munafik ialah sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Beliau pun berkata, kalau sekiranya mereka tahu betapa besar pengaruh isyak dan subuh bagi pembersihan dan pembangunan jiwa, betapa pun jauhnya nescaya akan mereka datangi. Dan haruslah jadi perhatian juga bahawa sembahyang berjemaah adalah menjadi salah satu bahagian dari mendirikan sembahyang. Nabi pernah menyatakan murkanya atas orang yang lalai mendatangi sembahyang berjemaah, sehingga pernah dia menyatakan satu kali beliau hendak mewakilkan berjemaah pada salah seorang sahabatnya, lalu beliau sendiri datang membakar kampung-kampung orang yang malas pergi berjemaah itu. Menurut satu riwayah dari Hafiz dan Abu Ja'ala daripada Abdullah, berkata Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang memperbagus sembahyang ketika kelihatan oleh manusia, tetapi buruk apabila dia telah sembahyang sendiri di tempat sunyi, maka perbuatan itu adalah menghina, iaitu menghina kepada Tuhannya yang maha mulia. Disalinkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari hadis Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW menyatakan sembahyang orang seperti itu, itulah sembahyang munafik, itulah sembahyang munafik, itulah sembahyang munafik sampai 3 kali. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ujung ayat 142. Mereka hanya mengingat Allah di waktu susah. Kalau dia telah senang, Tuhan Allah dilupakannya. Bahkan kadang-kadang lebih dari itu, tidak senang perasaannya kalau nama Allah banyak disebut orang dekat dia. Sayugialah kita fahamkan ayat ini bukan semata-mata untuk mencela orang lain, bahkan terutama hendaklah untuk menguji jiwa kita sendiri. Adakah agaknya tanda-tanda munafik ini pada kita? Kalau bertemu tanda-tanda itu, lekaslah obati. Hal keadaan mereka terombang-ambing di antara yang demikian itu dan yang demikian ini. Pangkal ayat 143. Mereka terombang-ambing di antara kafir dan Islam kerana pendirian yang tidak tetap atau kerana jiwa yang berpecah belah. Sebahagian ditawan dunia, sebahagian lagi ingin juga hendak Islam, tetapi ditahan oleh hawa nafsu. Tidak kepada mereka itu dan tidak kepada mereka ini. Tidak masuk ke dalam golongan orang mukmin betul-betul sebab masih berat terlepas dari maksiat, atau merasa kalau jadi mukmin diri jadi terikat dengan suruhan dan larangan. Jadi kafir benar pun tidak, bahkan mau dia memukul orang kalau dia dikatakan kafir. Alangkah banyaknya orang seperti ini di zaman kita, terlalu banyak. Islamnya hanya pada mereka luar saja, namun hidupnya menolak Islam. Kadang-kadang dia mendabik dada mengatakan dia tetap beragama Islam, padahal dia takut akan terikat hawa nafsunya kalau dia mengerjakan agama. Sebab itu maka agamanya hanya menilik ke mana angin yang keras, pucuk aru di puncak bukit. Akhirnya Tuhan memberikan kepastian tentang hari depan orang seperti ini. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, sekali-kali tidak akan engkau dapat untuk mereka suatu jawapan. Ujung ayat 143. Sejak semula mereka telah memilih jalan yang salah. Mereka telah tersesat laksana sebuah kenderaan bermotor melalui jurang yang amat curam. Telah diberi beberapa tanda peringatan bahawa tempat itu berbahaya, namun dia tidak mempedulikan juga. Akhirnya dia terjerumus hancur lebur dalam jurang. Tentu tidaklah ada lagi suatu kekuatan pun yang akan dapat menahan mereka daripada kejatuhan itu, sebab kehancuran masuk jurang itu adalah sunnatullah atau undang-undang alam yang sewajarnya mereka temui. Memilih pemimpin, memilih pimpinan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang kafir menjadi pemimpin.
yang bukan dari orang-orang yang beriman. Pangkal ayat 144. Di ayat 139 sudah diperingatkan dengan tegas bahawa mengambil orang yang kafir jadi pemimpin adalah salah satu perangai kelakuan orang munafik. Sekarang ditegaskan kepada orang yang beriman bahawa mereka sekali-kali jangan berbuat demikian. Jangan dipercayakan pimpinan kamu pada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Keingkaran mereka kepada Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan akan menyebabkan rencana pimpinan mereka tidak tentu arah. Kalau demikian, nescaya kamu yang mereka pimpin akan celaka. Akhirnya datanglah pertanyaan sebagai sesalan dari Tuhan. Apakah kamu ingin bahawa Tuhan menjadikan atas kamu sesuatu kekuasaan yang nyata? Ujung ayat 144. Di sini terdapat satu kalimat, iaitu sultan, yang bererti kekuasaan. Artinya, oleh kerana pimpinan suatu umat Islam diserahkan oleh orang Islam sendiri pada orang yang bukan Islam atau bukan berjiwa Islam atau tidak mengerti sama sekali apakah maksud Islam atau tidak mahu mengerti, timbullah kacau bilau dan keruntuhan kaum muslimin itu sendiri. Di saat demikian, tentu Tuhan akan memakai kekuasaan menjatuhkan azab siksaannya kepada kamu. Apakah itu yang kamu ingin? Sebab itu, maka orang yang beriman tidaklah akan menyerahkan pimpinan kepada orang kafir ataupun kepada orang munafik. Yang akan menyerahkan pimpinan kepada orang yang bukan mementingkan Islam adalah orang munafik pula, sebagai tersebut pada ayat 139 tadi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah di tingkat yang paling bawah dari neraka. Pangkal ayat 145. Dalam ayat 140 sudah dijelaskan bahawa orang munafik dan orang kafir akan sama dikumpulkan dalam neraka jahanam. Di ayat 140 ini sudah jelas bahawa munafik didahulukan menyebutnya dari kafir. Sekarang datang ayat 145 ini menjelaskan lagi bahawa meskipun munafik dengan kafir sama-sama masuk neraka, namun tempat munafik adalah di alas yang di bawah sekali, sebab kerana dipandang lebih hina. Orang kafir sudah terang yang dikafirkan. Bagaimana orang munafik? Seketika kita mulai membaca Al-Quran surah Al-Baqarah, dengan 4 ayat permulaan sudah jelas pendirian orang Islam, dan 2 ayat berikutnya sudah terang pendirian orang kafir. Tetapi kecurangan orang munafik diterangkan dalam 12 ayat. Orang munafik adalah musuh dalam selimut bagi orang yang beriman. Dia bersama muslimin, hatinya bersama orang lain. Dia mudah berkhianat, membuka rahsia, pertahanan atau kelemahan orang Islam kepada musuhnya, dan dia mengukur sesuatu dengan keuntungan pribadi. Orang kafir bisa diperangi sebab dia ada di muka front, sedang orang munafik tidak bisa sebab dia dalam tubuh sendiri. Maka tidaklah heran jika tempat mereka dalam neraka jahanam ialah pada dasar yang di bawah sekali, dan sekali-kali tidak akan engkau dapati untuk mereka satu pertolongan pun. Hujung ayat 145. Tegasnya, tidak seorang pun yang dapat menolong mereka melepaskan dari siksaan itu, sebab masuk ke dalam alas neraka itu adalah pilihan mereka sendiri. Tetapi bagaimana keras pun ancaman Tuhan atas jiwa yang sesat kerana tindakan sendiri itu, namun pintu untuk kembali kepada jalan yang benar masih tetap dibuka. Tuhan lebih mengetahui tentang jiwa manusia. Manusia tersesat adalah kerana memperturutkan kelemahan jiwa. Namun dalam sudut jiwa, manusia itu masih tetap ada sesuatu kekuatan yang selalu menyanggah kesalahan-kesalahan sendiri. Dalam diri manusia selalu ada peperangan di antara nafsu jahat dengan cita-cita yang baik. Oleh sebab itu, maka ayat-ayat ancaman keras selalu diikuti oleh ayat bujukan kepada hamba-Nya supaya kembali pada jalan yang benar. Hati sanubari yang suci bersih itu diketuk Tuhan
supaya taubat. Ini dapat kita lihat dalam ayat sambungannya. Kecuali orang-orang yang telah taubat, pangkal ayat 146. Taubat artinya kembali ke jalan yang benar. Sesat surut, terlangkah kembali. Ini menghendaki kekuatan rohani yang besar, melepaskan diri dari kebiasaan yang buruk, terutama kebiasaan munafik adalah berat. Tetapi kalau berhasil, adalah kemenangan yang besar pula. Sesudah taubat dan memperbaikikan, iaitu memperbaiki langkah hidup, memperbaiki jiwa yang telah berantakan. Sebab semata taubat barulah suatu azam atau suatu tekad dalam hati, barulah sempurna kalau telah diikuti oleh perbaikan. Kalau selama ini misalnya sembahyang lalai, hendaklah kembali segera mengerjakan sembahyang bila waktunya telah datang. Kalau selama ini tidak suka berkorban, berbuat baik, atau malas, atau hanya ambil muka kepada manusia, iaitu riak, hendaklah segera latih diri jadi dermawan, walaupun nama tidak disebut orang, dan berpegang teguh dengan Allah sebagai ganti daripada sikap selama ini yang hanya berpegang teguh dengan cari nama, dengan megah kebendaan. Berpegang teguh kepada Allah ialah dengan mengerjakan yang disuruh, menghentikan yang ditegah, menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibadah diperkuat dan diperbanyakkan, sehingga perasaan bahawa kita hidup adalah selalu dalam penilaian Allah bertambah mendalam, dan mengikhlaskan agama mereka kepada Allah. Dalam kata dua ini, pertama berpegang teguh kepada Allah, kedua mengikhlaskan agama kepada Allah, terdapatlah pertalian di antara akidah dengan ibadah. Kerana hendak berpegang teguh kepada Allah tidaklah akan tercapai kalau ibadat kepadanya tidak diperkuatkan. Dengan demikian, maka seluruh ad-din atau agama benar-benar ikhlas kerana Allah. Tidak ada yang lain yang terlintas dalam fikiran kecuali Tuhan. Inilah 4 syarat yang harus dipenuhi buat membersihkan diri daripada hidup munafik, iaitu taubat, memperbaiki, berpegang teguh pada Allah, dan mengikhlaskan agama kerana Allah. Kalau ini sudah tercapai, datanglah sambungan ayat. Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Tempat syarat ini adalah obat penyakit jiwa, obat munafik, dan obat kekafiran juga. Kadang-kadang timbulnya sesalan atas suatu dosa lebih mempertinggikan martabat rohani daripada orang yang merasa dirinya tidak pernah berdosa. Sesalan atas kesesatan jiwa di zaman lampau menyebabkan selalu berusaha mencapai tahtir, iaitu pembersihan, dan tazkirah, iaitu pensucian. Niat dalam hidup, dalam hati pun hendak naik keluar dari dalam lembah kehinaan itu. Sebab itu selalu berusaha. Usaha itu tidak akan gagal, sebab Tuhan sendiri pun akan menolong menarik tangan orang itu naik ke atas. Itu sebabnya maka Tuhan mengatakan bahawa orang itu kerana usahanya sendiri akan mendapat tempatnya dalam barisan orang yang beriman. Sebab Tuhan hanya al-muntakim, iaitu berdendam pada orang yang tidak mau menempuh jalan yang telah dibukakan oleh Tuhan. Adapun kepada yang menempuh jalan yang dibukakan oleh Tuhan itu, maka Tuhan adalah mempunyai pula sifat al-afu, al-afur, pemberi maaf, at-tawwab, pemberi taubat, dan ar-rahim, pengasih, dan sifat-sifat yang lain. Dan Allah akan memberikan pada orang-orang yang beriman itu ganjaran yang besar. Hujung ayat 146. Dengan demikian, tentu cap yang begitu hina selama ini, iaitu munafik, pepet di luar puncung di dalam, pencung di dalam, lain di mulut, lain di hati, tidak jujur, jiwa kecil, semuanya itu tidak ada lagi, kerana jiwa mereka sudah berubah oleh kerana iman. Maka apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang beriman, mereka pun pasti akan menerimanya pula, iaitu ganjaran besar, kerana iman telah dituruti dengan amal.
maka sepadanlah janji Tuhan dengan usaha mereka memperbaiki diri, berpegang dengan tali dan tauhid yang ikhlas. Tak usah ragu lagi. Apakah Allah akan berbuat mengazab kamu jika kamu telah bersyukur dan beriman? Pangkal ayat 147. Ayat yang mengandung pertanyaan seperti ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, buat menghilangkan keraguan hati manusia apabila mereka telah bertaubat daripada jalan yang salah. Sebab ada orang yang merasa khawatir dalam hatinya mengingat dosanya yang sudah-sudah, kalau dia masih murka kepadanya. Sedemikian banyak kesalahannya selama-lama ini, tidak bersyukur, berterima kasih atas nikmat Tuhan, dan tidak pula memegang iman yang sejati. Banyak perangai munafik. Kalau kamu telah benar-benar bersyukur atas nikmat Tuhan dan benar-benar percaya kepadanya, beriman dan beramal soleh, beribadat dengan hati yang patuh, apa gunanya lagi Tuhan akan mengazab, menyiksa kamu? Apakah Tuhan itu akan melepaskan dendam dan sakit hati? Manfaat apa yang akan diambil Tuhan dengan menyiksa kamu, padahal kamu telah bertaubat padanya? Apakah engkau sangka bahawa Tuhan Allah yang maha mulia, maha sayang, maha pemurah dan kasih akan serupa dengan raja-raja yang zalim dan kepala negara yang bersifat diktator, melepaskan dendam kepada musuh-musuh politiknya kerana takut akan dirampas kekuasaannya? Tidak sekali. Jika dia menyiksa kamu, hanyalah kerana kamu bersalah, iaitu menolak kebenaran yang disampaikan Tuhan kepadamu. Kalau itu telah hilang dan syukurmu telah terbukti dan imanmu telah berbuah, tidak ada jalan lagi buat mengazab, menyiksakan kamu. Dan adalah Allah itu pembalas terima kasih. Artinya bahawa Tuhan senang dan gembira sekali apabila hamba-Nya itu bersyukur dan berterima kasih padanya. Terima kasih itu akan dibalasnya lagi, dan nikmat akan diperganda-gandakannya. Sekali kamu berbuat baik, 10 ganda yang akan engkau terima. Dengan sabda yang lain dalam surah 14, surah Ibrahim ayat 7, Tuhan memberikan kepastian janji bahawasanya jika kamu telah bersyukur, berterima kasih, Dia berjanji akan menambahi lagi nikmat-Nya kepada kamu. Sebagai seorang mukmin, tingkatmu akan bertambah naik dan dosa-dosamu selama ini akan diampuni. Lagi mengetahui ujung ayat 147. Dia mengetahui kelemahanmu selama ini. Dia mengetahui betapapun hawa nafsumu mempengaruhimu, sehingga selama ini tertempuh jalan yang sesat. Namun maksud yang terpendam dalam hati sanubari sentiasa hendak mencari jalan yang baik, jalan kepada Tuhan. Maka Tuhan adalah maha mengetahui perjuanganmu itu, iaitu perjuangan dalam batin yang hebat sekali, sehingga akhirnya cita-cita yang mulia jua yang menang. Tuhan mengetahui itu, dan Tuhan pun tidak melupakan memberi penghargaan pada perjuangan kamu itu. Selesailah juz kelima.